So kalau jadi macam tu, tanya je yang jaga soalan apa function dia sebenar. Okay. So supaya awak tak buat mistake lah. Okay, and then bila ini, okay, masukkan nilai 0 dalam equation. So first kita akan dapat 16/31. Lepas tu kita dapat apa? 8/31, 4/31, 2/31, and the last one is 1/1. And then bila kita total up dia punya probability, kita dapat 1. Okay, so kita verify. Okay, boleh? Okay, and then bila kumulatif, dia minta less than 0. Kalau less than 0, berapa dia punya probability dia? Okay, probability dia akan jadi 0. So biasa kan kalau kita nampak dalam bentuk macam ni. So kalau x less than 0, atas mesti 0. And then kalau x more than 4, contoh kat sini paling besar 4. So kumulatif mesti 1. Ingat So jawapan yang ini 0, yang ini 1. Sebab kumulatif last sekali mesti 1. Okay, so seterusnya soalan nombor 3. Okay, ini pun adalah discrete. So untuk discrete dia punya expected value dia, nilai dia adalah summation of x times probability. Okay, so x kita ini, probability kita inilah. Jadi kita just tambah 1 darab 0.02 plus 2 times 0.03 plus 3 times 0.05 times 4, 0.2. Okay, so semua okay tak? Untuk expected value discrete. Okay. Macam mana nak buat? Boleh? Okay, so bila kita total semua sekali, berapa kita dapat? 4.96. Apa tak? Dapat. Okay. So untuk yang EX kuasa 2 pula, dia adalah 2 di sini lah. X kuasa 2. Jadi bila kita buat yang ini, part ni akan jadi 2 kuasa 2 kuasa 2 kuasa 2. So berapa dapat? Saya dapat 26.34. Okay, dapat? Dapat doktor. Alright. So untuk variance, formula dia adalah EX kuasa 2 minus expected value kuasakan dengan 2. Okay. Ini sama je formula untuk continuous dan discrete. Cuma beza dia adalah cara kita nak dapatkan nilai expected tu je yang berbeza. Okay, so yang ini kita dapat berapa tadi? 26.34 minuskan dengan min kita which is 4.96 kuasakan dengan 2. So kita akan dapat nilai dia adalah 1.7384. Okay, boleh. Boleh doktor.
Okay, so kita move untuk soalan number 4 pula. Okay, a new type of break lining is being studied. It is thought that the lining will last for at least 70,000 adalah 90%. So, jadi kat sini dia kata at least 70,000 adalah probability dia 90%. Okay, jadi X more than and equal to 70,000. P dia adalah 0.9. Okay, betul. So, and then any laboratory trials are conducted to simulate the driving experience of 100 car. 100 car ni apa? Nilai? N sample. N, ya. N, betul. So, nilai N. N kita adalah 100. Okay. So, kat sini dia kata X denote the number of car whose brakes must be relined before 70, 100. Okay. 70,000. Okay, so kalau kat sini dia nak before. Jadi X less than 70,000. So, P kita berapa? Ini untuk lebih. So, kalau kita nak dapatkan P yang ni berapa? Tolak 1. Okay, ya. 1 tolak 0.9. So, kita akan dapat 0.1. Okay, so P kita sekarang adalah 0.1. Okay, what is the distribution of X? Apa distribution ni? Kita belajar 3 distribution which is binomial, Poisson and normal. So, dia di bahagian yang mana? Distribution apa? Dia ada N, dia ada P. Kita pakai? Binomial. 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 Betul. Kita pakai binomial distribution and then untuk binomial expected value dia apa? Mean dia. Mean dia adalah N darab E. So N kita adalah 100, P kita adalah 0.1. So expected number kita adalah 10. Okay. Boleh? So kita refresh balik untuk part distribution. Okay. Kita ada 3. Ada 3 binomial, Poisson and normal. Okay, untuk binomial, untuk notation dia adalah X, B, N dan P. Okay, untuk Poisson, notation dia adalah P, Poisson dan lambda. Okay, lambda ni sama juga dengan N darab dengan P, sama dengan average. Okay, untuk normal, N apa? Mean dan variance. Okay, so untuk binomial, expected number dia adalah N darab P ataupun sama dengan mu lah. Okay, N darab P. And then untuk nilai variance adalah N P1 minus P ataupun kita kata NPQ. Okay. Boleh. So untuk standard deviation dia adalah square root NPQ. So formula untuk binomial NCX PX 1 minus P N minus X. Okay. Boleh? Ini untuk binomial. Okay. Untuk Poisson, expected value dia dengan nilai variance adalah sama, which is lambda. Okay. And then apa lagi? Kalau Poisson dia ada approximation.
approximation of Poisson to binomial kan. Jadi dia akan jadi NP. So bila kita buat approximation, kita akan dapat lambda sama juga. N darab P sama dengan lambda. So approximate. Okay. And then untuk approximation approximation Poisson, kita ada rules dia. Rules dia adalah N lebih besar daripada 50, P kurang daripada 0.1. Okay. So formula untuk Poisson adalah lambda x e negatif lambda over x factorial. Okay. So ni ada rules dia. Okay. Untuk normal, bila dia approximation, untuk normal kita ada z value. Mesti ada z value. Jadi kita akan dapat nilai z value dia x minus mean over standard deviation. Okay. Lepas tu kita ada approximation. Okay. Kalau ada approximation, untuk x kita akan dapat NP, untuk variance NPQ. Okay, sebab dia adalah daripada binomial. Okay, and then untuk kira dia, beza dia bila dia normal approximation, dia ada condition dia. Condition yang kita perlu ikut, which is kalau dia x more than and equal to 49, kita tak boleh ambil 49 tu terus, kita kena minus 0.5. Yang mana yang Falah ada bagi tu. Ada lagi tak? You all nampak lagi tak? Dekat dalam group saya forwardkan semula. Dapat. Dapat Okay. So kita kena, kalau dia more than and equal to 49, kita akan dapat berapa? 48.5. Kita start 48.5 minus dengan mean, barulah standard deviation. Okay, boleh? Okay, rules untuk approximation pula, dia mestilah NP lebih daripada 5, NQ lebih daripada 5. NP close to 0.5. Okay, so ini nampak Okay, so next kita masuk balik tutorial kita tadi. Okay, kita dah tahu binomial. Okay, what distribution can be used to approximate probabilities? Kita hanya ada dua approximation, which is normal or Poisson. So, mana satu yang sesuai untuk B? Tengok, rules mana yang sesuai dalam soalan nombor 4. N dia 100. N kita 100. P kita berapa? 0.1. So, dia yang mana? Normal ke Poisson? Ha? Normal Poisson. Okay. Sebab kenapa perlu Poisson? N lebih besar daripada 50, P kurang daripada 0.1. Kalau normal, P kena close to 0.5 kan? Okay, so dia adalah Poisson approximation. Okay, so yang ke C. So yang ke C. Okay, dia kata suppose that we agree that the 90% figure is too high if 17 or more. So X kita adalah 17 ataupun lebih. Okay. What is the probability that we will come to this conclusion by chance even though the
90% figure is correct. Okay, so dia nak kalau X lebih besar daripada 17. Jadinya kita guna apa? Poisson kan? Poisson approximation. So untuk Poisson, kalau kita nak kira N kita adalah 100. Takkan kita nak kira satu-satu kan? 17 sampai 100 kan? So kita akan buat 1 minus Px less than and equal to 16. Betul? Betul tak? Betul. Okay. Bila kita buat x less than and equal to 16, banyak juga kan kalau kita nak kira satu-satu kan. Jadi kita boleh refer table untuk Poisson, which is cumulative Poisson punya table. So kat sini, okay, ini adalah contoh table untuk cumulative Poisson probability distribution. Okay, so kat sini dia ada bagi lambda dan nilai x. Okay, lambda kita tadi berapa? 10 kan? Betul tak? Tadi kita dapat lambda kita which is average kita 10. So kita tengok part number 10. Okay, lepas tu dia punya tu berapa? Okay, you all ada problem tak untuk tengok cara nak tengok table? Okay, kalau dia kata cumulative means dia adalah hasil tambah antara contoh kalau dia kata X dia sama dengan ni besar. Contoh X dia sama dengan 2. Kalau kita tengok table ni adalah kumulatif. Jadi dia bukanlah X sama dengan 2. Dia sebenarnya adalah hasil tambah antara X sama dengan 0 plus P X sama dengan 1 plus P X sama dengan 2. Sebab dia kumulatif. Okay, dia adalah hasil tambah. Okay. So bila kita refer table ni, dia mestilah dalam bentuk less than and equal to ataupun more than and equal to. Kalau more than biasa kita akan buat 1 minus lah untuk dapatkan yang less than. Okay, boleh? Dia tak boleh guna exactly. Contoh dalam soalan dia nak X sama dengan 4. Kita tak boleh ambil nilai 4 ni untuk kita tengok dia punya dekat sini. Kita tak boleh sebab ini adalah kumulatif. Jadi bila dia bagi nilai X sama dengan 4, so better you try masukkan dalam formula terus which is lambda contoh 10. So X kita 4, E negatif 10 bahagi dengan 4 factorial. Okay, boleh? Boleh. Ya, okay. Masuk yang 4 saja ke semua sekali? 4 saja kalau exactly 4. Oh, exactly. Okay. Kalau dia buat less than and equal, okay, baru kita boleh refer 4 ni. 4 ni adalah hasil tambah antara daripada 0 sampai 4. Okay. Boleh? Okay, lepas tu soalan ni tadi, dia kata apa? Dia kata dia nak X more than and equal to 17. Jadi kita takkan nak kira satu-satu kan? Jadi kita akan buat 1 minus X less than and equal to 16. Okay, so kita akan dapat daripada table 0.9730 betul? Okay, sama. 1 tolak berapa? 0.3. 0.97 ya. Okay. So dapat jawapannya adalah 0.027. Betul? Betul. Okay. So dapat tak macam mana nak tengok table tu? Table Poisson cumulative. Okay, so you boleh refer table tu kalau dia adalah less than and equal ni. So kita boleh table tu lah. Table tu sebab dia adalah cumulative. Okay. Kalau dia bagi exactly value yang dia nak, just guna
formula je. Ataupun kalau awak nak guna table, awak kena buat contoh kalau dia nak X sama dengan 4. Jadi awak kena buat Px less than and equal to 4 minus Px less than and equal to 3. Tu kalau nak pakai table lah. Tapi kalau guna formula je, terus je masukkan nilai dia. And then make sure you all kira tu betul tau. Maksudnya bila dah masukkan dalam formula, sebab bila saya tanda quiz kan, ada beberapa orang dia dah buat betul dah, dia dah masukkan nilai betul dah kan. Lepas tu tekan calculator dia jadi lain. Rugi kat situ. So make sure bila awak tekan calculator, kalau yang calculator biasa buat kurungan. Lepas tu selesaikan. Okay, boleh? Okay, so soalan 4 clear Okay, so soalan nombor 5 ni dia apa? Continuous ke discrete? Dia dah bagi dah. Dia kata dia adalah discrete. So kita nampak kat sini. Dia punya X sama dengan 1, 2, 3. Okay. So cuba buat table dia. Table untuk discrete. Betul tak? Dapat tak table dia? Sama tak? 1, 2, 3. So kita masukkan nilai 1 per 1 per 14, 2 per 7. 2 per 7. Okay. Dah kecil kan? Lagi? 9 per 14. 9 per 14. Okay, lepas tu totalkan dia. Dapat tak 1? Okay, show. Okay, boleh. Lepas tu untuk expected pula. Cuba dapatkan jawapan dia adalah nombor berapa ni? Jawapan dia adalah 2.5714 dan untuk X kuasa 2 adalah 7. Sebab dia discrete, so kita kena submission X times dengan probability lah. Probability dia adalah 1/4. Jadi 1 times 1/14 plus times 2 plus 7 plus 3 14. Okay, dapat tak? Sama tak? Untuk expected value dengan X kuasa 2. Sama. Okay, so untuk variance dapat apa? Untuk variance, formula dia adalah EX to minus. Okay, so kita dapat 7 minus 2.5714 kuasa 2. So dapat 0.3879. Okay. So untuk EX tadi 7 ada tak? 7 lah kata tu. dapat 7. Dapat tak 7? Dapat. Okay. So untuk variance dengan standard deviation sama tak? Dapat tak? Standard deviation 0.6228. Untuk test awak fokus je pada handouts yang diberi. Try study kat situ je lah. Okay.
Okay. Okay. Okay, so untuk soalan nombor 6, dia apa? Continuous. Okay, continuous. Okay, good. So untuk continuous, beza dia adalah untuk expected value kita kena buat integration. Kita kena buat integration 2 ke 4. So x times dengan function. Okay. X times dengan function. Function dia 1/6 over x kan. So kita akan dapat so kita akan dapat 1/6 x. Okay, so kita dapat apa? X kuasa 2/6. Okay, kita belum buat lagi dia punya tu. Dua ke 4. So x kuasa 3/36. Okay, 2 ke 4. Okay, selesaikan. Dapat apa? Okay. Dapat apa? Saya dapat number 6 expected adalah 3.111. Sama ya. Okay, so dia nak EX kuasa 2 pula. So means dekat sini adalah kuasa 2 X dia. Okay, so kita dapat X kuasa 3/6. Okay, integrate yang ini. Kita dapat X kuasa 4/24. Betul? Okay, so selesaikan. Saya dapat 10. 10. Okay, so untuk variance dengan standard deviation, variance formula dia sama juga dengan discrete, which is EX kuasa 2 minus dengan EX kuasa 2. So 10 minus 3.111 kuasa 2. So dapatnya adalah 0.3217. And then untuk standard deviation 0.5672. Okay, dapat tak? Dapat. Okay. Okay, so semua dah dapat. Okay, kita teruskan untuk soalan nombor 7. Soalan nombor 7, dia dah beri kumulatif. Okay, macam mana kita nak dapat density for X pula? Okay, selalu kita buat daripada F ke kumulatif kan? Kita buat integration. So, kalau kita nak dapatkan dari kumulatif ke density, so kita kena buat apa? Tambah satu-satu. Tambah satu-satu. Itu kalau Tambahkan semua sama dengan satu kan? itu kalau discrete. Kalau discrete kita tambah satu-satu. Kalau kumulatif kita buat integration kan? Kalau continuous. Betul. Jadi kalau kita dah dapat daripada F kita dah dapatkan kumulatif, kita integrate.
Tapi kalau daripada Differentiate. okay, so kita kena differentiatekan dia. So kita differentiatekan function ni. So kita akan dapat nilai f. Okay, so kita differentiate lah. X differentiate x kuasa 3 per 2 tambah x kuasa 2 per 2. So kita differentiatekan dia. So kita akan dapat 3x kuasa 2 per 2 plus 2x over 2. Okay, so kita dapatlah function dia adalah apa? 3 per 2 x kuasa 2 plus x. Okay, boleh. So dia mesti reverse daripada integration lah. Kalau dia discrete, kalau kita nak dapat, kita kena tambah kan. So kalau kita nak dapatkan yang tu, kita kena minus pula. Boleh? So dia terbalik daripada proses dia. Okay. Okay, so kita masuk untuk soalan nombor 8. Soalan 8, a city install 2000 electric lamps for street lighting. Okay, 2000 ni nilai apa? N. N. Okay, so nilai N adalah 2000. Okay, so untuk yang 1000 ni nilai min. Okay, so untuk standard deviation 200. Okay, so dia kata dia adalah normal distribution. Okay, so kita dah dapat nilai N 2000. Nilai min dia adalah 1000. And then nilai standard deviation adalah 200. Kalau normal distribution, kita mesti dapatkan nilai Z value. Okay, so untuk nilai Z value 700. So X kita 700, trace 700 kan, so dia less than. Okay, so Z value kita 700 minus 1000 divide by, okay, so kita dapat berapa? Kita dapat berapa dia punya tu? Negatif berapa? Negatif 1.5. Okay, negatif 1.5. Oh, mana saya punya? Negatif 1.5. So bila kita buat distribution, kawasan sini lah. Okay, so berapa kita dapat? Kalau kita guna table left to Z, kita automatic terus dapat jawapan dia adalah 0.0668. Okay, so 668. Okay, so dapat jawapan dia. Boleh? Okay. Boleh. Alright, so untuk yang ni pula B, kita nak cari di antara 900 dan 1300. So X kita adalah 900 ke 1300. So first kita cari nilai Z value. minus 200, 1300 minus 1000 divide by 200. So kita dapat negatif 0.5 dan 1.5. Okay, betul. Okay, so bila kita buat ni dia di antara so sinilah. Okay, macam mana nak buat? So depends pada you all nak try guna table yang mana.
Kalau pakai table left to Z, kita boleh buat terus daripada 1.5 punya minus dengan negatif 0.5. Okay, so kalau 1.5 ni daripada left 1.5. So kat sini lah kita ambil total keseluruhan, minuskan dengan yang sikit ni, negatif 0.5. Okay, so 1.5 kita adalah pada table 0.9332. 32. Okay, so minuskan dengan yang ni, negatif 0.5. 0.3085. 3085. So total kita dapat 0.6247. Okay. So ini adalah kawasan yang inilah probability yang ini. Okay, boleh. So terpulang nak pakai yang mana? Kalau ini pakai yang left, kalau pakai yang 0 to Z, so kena tambah lah. Maksudnya tambah yang 1.5 tambahkan dengan 0.5. Okay, boleh? Boleh. Alright, so untuk soalan seterusnya bila dia minta expected, how many lamp are expected to fail, so dia adalah N darab P. Okay, bilangan, dia nak bilangan lampu. Okay, so N darab P, N kita adalah 2000. P kita berapa? P kita yang dia nak 900 ke 1300. Yang ni yang kita dapat tadi. Ni 0.6247. So kita dapat lamp dia adalah 1249.4. Tapi dia lampu kita tak boleh dalam perpuluhan, jadi kita assume dia adalah 1450. Okay, boleh? 1412. Okay. Okay, boleh tak? Okay, boleh. Okay, kalau dalam soalan dia minta, dia bagi apa macam sebelum ni kan ada kan yang 90 percentile. So dia adalah nilai yang dalam perut kita nak cari nilai Z value kan. Itu pun awak kena study lah cara macam mana nak dapatkan nilai daripada probability yang dia dah beri. Kita nak cari nilai Z dia, lepas tu kita nak cari nilai X. Kan ada kan dalam soalan kan. Tu pun nanti awak kena try tengok sebab kat sini saya tak ada sediakan soalan yang begitu. Okay, so untuk normal, dia termasuk dalam apa? Continuous ke discrete? Continuous kan? Sebabnya dia perlu integration, tapi sebabkan kita dah ada Z table, kita dah tak perlu buat part integration, kita just ambil je nilai Z table tu. Okay, so bila dia kata dia continuous, dia tak boleh nilai yang sama exactly. Okay, dia tak sama macam binomial dan Poisson, sebab binomial dan Poisson dia discrete. Okay, so kalau continuous, bila dia kata exactly tu contohnya, dia akan dapat probability dia 0. Sebab bila continuous, dia mestilah ada interval, ada range dia. Kalau dia tak ada range, means dia akan 0. Okay, boleh? Tapi ini khas untuk normal distribution. Kalau dia normal approximation, kita ada dia punya formula dia tu. Yang kita kena minus 0.5 dan plus 0.5. Okay. So kalau kat sini dia nak exactly
900. So berapa probability dia? Hmm. 8995 ke? Kan? Probability kalau sebabkan dia ni continuous, bila dia kata probability, dia akan dapat kosong. Nampak tak? Sebab dia continuous. Continuous dia tak boleh nilai exactly satu tu je. Dia mesti ada range dia. Ini yang tambah dengan minus 0.5 tu kalau dia normal approximation. Tapi sebabkan ini normal distribution biasa saja, so kalau dia punya nilai adalah sama exactly 900, maksudnya kalau kita buat integration kan, 900, kita akan buat minus kan, 900 minus 900, so kita akan dapat kosong juga. Nampak tak? So sebab tu continuous, dia mesti ada interval. Kalau dia tak ada interval macam ni, dia tak ada more than ke less than ke kan. Macam yang ni dia less than. So boleh. Tapi kalau yang ini exactly, maksudnya dia sama dengan. So dia punya tu adalah kosong. Probability dia kosong. Okay. Clear tak? Clear tak part tu? Clear betul. Okay. So kalau dia minta exactly, dia akan dapat kosong. Okay, contoh kalau soalan dia begini. Okay, ini soalan nombor 12. Soalan nombor 12, kita tahu dia adalah continuous. Okay, kalau continuous, dia nak add sama dengan 2.5. So, berapa probability dia? Kosong. Okay, so nampak So, kalau dia continuous, dia minta exactly dia punya value tu, x dia adalah berapa, kita punya tu akan dapat kosong. Dia mesti ada interval. Okay Tak kisahlah dia ada interval dia macam ni ataupun dia less than or more than. So boleh terima pakai lagi. Kalau dia sama dengan, so automatic dia punya tu adalah kosong Okay, so kita rehat kejap. Kita rehat 5 minit. Untuk soalan nombor 9, nanti saya bagi dekat dalam group. So nanti you all fikir macam mana, kenapa jawapan dia begitu. Ni soalan dia agak berfikirlah. Tapi jangan risau, untuk test rasa direct je. Dia tak ada soalan yang complicated sangat kot. Saya dah save dah tadi. Kena bilang lagi. Okay, kita rehat kejap.
Kita lihat kejap minit. Sejuknya. Okay. Ada lagi ke? Boleh kita continue? Boleh doktor. Okay. Okay. So, kita tengok soalan nombor 10. Okay, so untuk soalan nombor 10 ni diberi nilai sampel. Sampel kita adalah 75 resident, which is, so dia adalah nilai N. Okay, nilai N kat sini adalah 75. Okay, let's
X denote the number of opposed to the project. Kalau probability dia adalah 0.5. Okay, adakah appropriate kalau kita guna normal approximation? Boleh tak kita pakai normal approximation? Untuk soalan yang inilah soalan nombor 10 ni. Okay, cuba tengok rules untuk normal approximation. Dia mestilah apa? Untuk rules approximation punya normal mestilah NP more than 5, NQ more than 5 and P must be close to 0.5. Okay, so kat sini kita tengok adakah dia memenuhi ketiga-tiga rules tu. N darab P kita akan dapat 37.5. N darab Q pun kita akan dapat 37.5 which is greater than 5. Okay. So P pula 0.5. Okay. So tiga-tiga ni memenuhi syarat dia. Betul tak? So jadi yes lah. Okay, boleh. And then kalau P kita adalah 0.5, what is expected value kita? Okay, kalau normal approximation, so kita pakai apa? N darab P lah kan untuk dapatkan expected value. Betul tak? Sama dengan nilai mean. Sama juga dengan nilai expected value. So, kita dapat N kita 75 times dengan 0.5. So, kita dapat 37.5. Okay. Okay tak? Okey doktor. Okay. So, untuk seterusnya yang C. Okay. Remind yang dia adalah normal approximation Okay, jadi kat sini dia kata dia nak P kita adalah 0.5 and average kita adalah 37.5. Okay, so mean kita 37.5 untuk setiap every 75 individuals. Okay, so kita agree X kita dia nak at least 46. What is the probability that we shall accept the claim if P is really only 0.5? So P kita adalah 0.5. Okay, jadi kalau dia adalah normal approximation, kita perlu ambil apa? Nilai X kita berapa? 46 ke? Kita kena ambil berapa? 40 berapa? Tengok condition dalam telegram, condition untuk normal approximation. 45.5. Okay, so kita kena ambil 45.5. Okay, so kita boleh cari nilai Z value. Z value kita adalah minus dengan mean kita 37.5 divide by standard deviation. So standard deviation kita kena cari dulu. Okay, so kita dah ada nilai N kita 75, P kita 0.5. So untuk variance kita NPQ, betul? So N darab P darab Q berapa? 75 darab 0.5 darab 0.5. So kita dapat variance kita berapa? 75 kali 0.5 kali 0.5. So 18.75. 18.75 ni adalah variance. Tapi kita nak standard deviation. So kita kena square root kan. Kita dapat 4.3301. Okay, so kita bagi kat sini 4.3301. Okay, so dapat nilai Z kita berapa? Nilai Z kita berapa? $1.848. 1.84 lah.
Okay, 1.848 So kita ambil 1.85. Okay, so bila tengok dekat tu kita dapat apa? Dia nak at least 1.85. So yang besar lagi sini lah. Okay, jadi mana kita dapat probability yang ini? Berapa dapat? So dapat 1 minus 0.96784. So dapat 0.03216. Betul? Sebab kita kalau guna yang left, kita tahu total area keseluruhan adalah 1. So saya buat 1 minuskan dengan kawasan yang ini. So kita akan dapat kawasan yang selebihnya lah. Okay, boleh? Boleh tak? Boleh. Okay, so untuk C dah kita dah dapat. Okay, untuk D pula. D dia nak X less than and equal to 45. Tapi P kita berubah. P kita sekarang adalah 0.7. Jadi kita kena cari nilai mean yang baru, standard deviation yang baru. Okay, so mean kita berapa? 0.7 darab dengan N. N kita adalah 75. So kita punya mean yang baru adalah 52.5. And then untuk standard deviation 3.96863. Okay, so kita dah dapat nilai mean dan standard deviation. So boleh tak kita cari nilai Z value? Boleh kan? So kita tengok. Tapi dia X less than and equal to 45. So kita kena ambil apa? Ni adalah, keep in your mind that ini adalah normal approximation. So kita tak boleh ambil exactly value 45 ni. So kita kena plus, betul tak? Kita kena plus 0.5. Betul. So minuskan dengan mean kita yang baru. Divide by standard deviation. Okay, so kita dapat negatif 1.76. Okay, so bila kita lukis dia punya distribution, dia bahagian left. So inilah, so kita boleh terus tengok table. Terus dapatkan jawapan dia adalah 0.0392. Okay, boleh tak? Boleh. Okay, so kalau boleh, untuk soalan nombor 11 ni, try buat. Dia adalah normal approximation which you kena tengok dia punya condition and then compare dengan jawapan dalam table binomial. Dia jawapannya akan berubah sedikit lah. Kata berubah sedikit tu beberapa perpuluhan lah. Contoh kalau dalam table kita dapat 0.1071. Jawapan kita kira menggunakan normal 0.11 something. Macam tu. Tapi kira acceptable lah. Okay, boleh. Sebab kat sini P dia kan 0.3. Okay, boleh? Okay, so untuk 11 nanti you all try. Boleh tak? Okay, seterusnya nombor 12. Nombor 12 ini apa? Continuous ke discrete? Continuous. Okay, Continuous. Okay, continuous. Okay, kat sini boleh mention continuous. So kat sini kita nampak dia dalam bentuk interval. So, cari nilai K. K adalah apa nilai K kita? Okay, kita buatlah. Okay, so untuk ni kita tahu bila kita total up kita akan dapat nilai betul. Okay, jadi kita buat integration.
So 4 kuasa 2 16 bahagi 2 8K minus dengan 2 kuasa 2 4 2K 1. So 6K equal to 1. So K kita adalah 1/6. Okay, dapat. So bila dah dapat K kita adalah 1/6. Okay, masukkan dalam formula. So kita akan dapat F kita 1/6x. Okay, so dia nak probability start daripada 2.5 ke 3. Jadi ke 3. So 1/6x. Okay, buat integration. So x kuasa 2/12. 2.5 dan 3. So dapat jawapan dia adalah Kosong poin 2292. 0.2292. 92. Okay. Betul tak? Betul rasanya. Sebab tadi buat macam tu. Tapi saya tak salin kat sini dah. Yang lain sama tak? Sama Sama. Okay. Okay, so seterusnya C. Jawapannya adalah 0. 0. Yep, betul. And then untuk yang ni, okay, sama juga jawapannya adalah ini. Sebabnya kalau dalam part continuous, walaupun dia punya simbol ini berbeza, dia still akan ambil daripada 2.5 ke 3. So kita akan dapat jawapan yang sama lah. Boleh? Boleh. Okay, so seterusnya untuk yang 13. Cari nilai B. Berapa nilai B? Okay. So dia sama juga macam soalan yang tadi. Kita buat 1 ke 3 dan B per X kuasa 2. So kita dapat take rate X naikkan ke atas. So B constant kita letak kat luar lah. X negatif 2 tambah 1 bahagi dengan negatif 1. Okay, so kita dapat B over negatif X 3 dan 1. So masukkan nilai negatif B per 3 minus negatif B per 1 equal to 1. Don't forget to get this one. Okay, so kita dapat ditambah, so 1 tolak 2/3 B betul 1. So B kita adalah 3/2. 3/2. Okay, so untuk seterusnya, just find the cumulative probability and then use it to determine the probability X is greater than 2 but less than 3. Okay, so buat kumulatif 3/2 X kuasa 2. So kalau kumulatif kita akan guna kosong ke X kan.
Tapi sebabkan dia ada 1, so kita akan guna 1 ke X. Okay, so kita dapat apa? Dapat tak? Kumulatif dia adalah negatif 3/2 X 1 ke X. So selesaikan dapat negatif 3/2 X plus 3/2. Okay, betul tak? Sama tak? Sama doktor. Okay, sama Okay, and then dia nak cari nilai X tu adalah dalam range 2 ke 3. So kita akan buat F3 minus F2. Okay, so kita masukkan nilai 3 dalam soalan ni. Kita selesaikan, so kita akan dapat jawapan dia adalah apa jawapan dia? B. Jawapan dia berapa dapat? Satu per empat. Ya, 1/4. Betul, kita dapat 1/4. Okay, so untuk yang C, find the probability that X is exactly 2. Jawapan dia? Kalau exactly continuous, jawapan dia apa? Kosong. Nah, kosong. Okay, so find the mean pula. Mean kita tak boleh ambil daripada sini tau. Kita kena ambil function ni semula. Which is kita kena buat X time function. Okay. Saya dapat kat sini 1.6479. Sama tak? Okay, dapat tak? Mean kita apa B kita 3/2. Okay, so kita dapat X times 3/2 X kuasa 2. So ni boleh potong. So kita dapat 3/2 X. Okay, sebabkan dia constant, so kita letak kat luar. 1/2. 1 ke berapa? 1/3
1/x. Kalau kita integrate 1/x, kita akan dapat ln x. So 3/2 ln x. Okay, selesaikan. Dapat berapa? Dapat sama tak jawapan 1.6479? Satu 2.6472. Ya, betul. Okay, so untuk standard deviation, formula dia sama, variance. So kena buat EX kuasa 2 minus dengan EX of 2. So kena cari EX kuasa 2 pula. So EX kuasa 2 kita akan dapat mana? X kuasa 2 times dengan 3/2 X kuasa 2. So ni boleh potong. So kita dapat 3/2 lah. And then buat integration, so 3/2 X. Okay, so dapat berapa? 3/2 X Tiga ke 1. 9. Dapat 3 ke? 9 6. per 2 dapat 6. Betul tak? Lepas tu selesaikan, dapat tak nilai variance kita apa? Lepas tu standard deviation kita punya tu adalah jawapannya 0.2844. Tiga 3.284 kan? Berapa? Untuk 6 tolak. variance 6 ke 6 tolak 1. dapat Boleh tak? 6 tolak yang Dapat 3 doktor. saya dapat 3. 3 3 tolak. lah, betul lah. 3 kan? betul lah. 3 tolak dengan expected dapat berapa? 3 tolak expected kita berapa tadi? 1.6479. 479. Dapat berapa? Dapat tak? 0.2844. Standard deviation. Itu variance. Okay, so untuk standard deviation square root kan? So dapat jawapannya 0.5333. Betul? Betul tak? Sama? Sama. Okay, so boleh. Kosong 53. Betul-betul. Okay. So nampak cara nak selesaikan discrete and continuous. Okay, so untuk soalan 14 sama lebih kurang. Kita terus buat. So nanti awak try buat soalan 14. 14 ni dia adalah apa? Dia apa? Discrete ke continuous? Continuous. Okay, continuous Okay. Okay, apa lagi? Untuk 15 pun cari. Okay, sekejap. Okay, so 16. 16 dia adalah Poisson.
Okay, so kalau Poisson, dia dah beri nilai apa? Okay, the average dia adalah 2 per week. So, itu untuk per week. Okay, and then dia nak probability no collision. So, X kita adalah 0. Jadi, kita masukkan dalam formula lah. Apa? Lambda kita 2, X kita 0, E negatif lambda over 0 factorial. So, kita dapat jawapan dia adalah 0.135. Betul? Try tekan calculator terus. Boleh? Sama. So kalau exactly 1, X sama dengan 1. So X sama dengan 1. 2 kuasa 1, E negatif 2 divided by 1 factorial. 0.2707. Okay, 0.2767 0.2707. 07. Yeah. Okay. So seterusnya exactly 2. So X sama dengan 2. So kita dapat 2 kuasa 2 E negatif 2 over 2 factorial. So dapat jawapannya sama kan? Sama betul. Okay. And then more than 2. Dia nak X more than 2. Jadi kita kena buat 1 minus X less than and equal to 2. Betul? Oh, dia nak not more ke yang mana satu ni? Yang D dulu. Tak apalah, kita buat E dulu lah. Dia nak more than. So 1 minus D. Tapi jawapan dia berkait, tak apalah. Kira lah. So 1 minus PX less than 2. So kita boleh tengok table. Kalau kita tengok table, kita dapat 1 minus berapa? Kita pulang, kita nak kira satu-satu boleh. Kita nak tengok table pun boleh. Kalau tengok table, kita punya mean kita 2, betul tak? Average kita 2 and then X kita pun 2. So 0.6767. 0.6767. Kosong point 0.6767. Okay, so kita dapat nilai dia adalah 0.32 33. Okay, so inilah kita dapat. Kalau yang D, dia nak X not more kan? So less than or equal to 2. So kita dapat daripada table inilah. Okay, sama je kan? Okay, so yang untuk yang kedua dia nak exactly 2 collision X equal to 2 tapi dia nak dalam 2 week. Ini adalah average untuk per week. So kita nak 2 week. Jadi kita akan dapatkan average yang baru which is kita dah dapat 2. So dapat 4. Okay, boleh? Boleh. So, kita buat macam biasa je lah. Kita masukkan nilai 4 to E negatif 4 over 2 factorial. So jawapan dia adalah 0.147. Betul. Okay. So untuk soalan nombor 17. Okay, cuba buat soalan nombor 17. Jawapan dia adalah
95.2%. Ini saya dapat 0.0062 ataupun dia nak dalam percentage, so 0.62%. Yang ini 98.6%, yang ini 0.0038 ataupun 0.4% ataupun 0.38%. Okay, try. Ini okay, dia dah beri nilai min kita 76 dan standard deviation kita 0.12. So X kita adalah 0.72 dan 0.78. So bila dia adalah normal, so kita kena buat Z value. So dapatkan nilai Z value. So Z value kita adalah okay dan 1.67. Okay, so bila kita lukis dia punya distribution, kita nak kawasan yang berada di tengah ni. Okay, jadinya kalau kita buat menggunakan left punya table, so kita akan dapat yang ini 1.67, probability dia adalah berapa? 0.95254 minus dengan negatif 3.33. Probability dia adalah 0.00043. So total kita akan dapat 0.95211. Okay, approximate tu 95.2 sebab dia nak dalam bentuk percentage. Okay, ni. Ini dah refer table yang Z to left Ni Z to left. Kalau awak guna 0 to Z, tambah je. Tambah tengah tu. Okey tak apa. Sama tak jawapan? Ni tambah dengan Sama. sama
Alright. Okay. So seterusnya yang B tu dapat tak? Dia nak smaller. So kita buat kurang lah. Less than 0.73. Okay, so nanti kita dapat juga cara yang sama. Soalan 18 pun lebih kurang. So, itulah. Okay, kalau you all pakai calculator ni kan, dia boleh check probability dari kanan. Saya tahu yang dari kanan je. Contoh lah kan kalau kita buat dalam table, kita biasa ambil 2 desimal je kan. Contoh kalau kita nak lebih desimal kan, kita nak check probability dia. Contohnya, first kena set up mode ni. Lepas tu ambil nombor 3, stat. Okay, so ambil stat. Lepas tu tekan AC. Okay, lepas dah buat tu tekan shift, tekan number 1 which is atas tu ada tulis stat. Kita tekan tu. And then ambil nombor 5, distribution. Nombor 5. Okay, so dia ada P, ada R, ada Q, ada T. So ambil yang R. R ni adalah right, maksudnya probability daripada kanan. So tekan 3. So contoh awak nak ambil lebih desimal, 1.556 contohnya. 556 ke berapalah. So bila tekan answer, so akan dapat probability dia. Ini biasa kita pakai untuk nak check jawapan je lah. Tajuk doktor. Tajuk. Okay, kejap. Tapi ini untuk check je kalau macam ada masa lebih lah. Kalau tak sempat tak apalah. Ni just macam pengetahuan je. So first awak clearkan everything. Okay, first tekan mode. Okay. Pilih nombor 3 which is stat. Dia ada tulis stat. Okay, dah tekan dah. Okay, lepas tu tekan AC. Tutup balik. Tekan AC dekat calculator ni? AC yang tutup tu. Sekali je. Okay, dah. Okay. Okay, so dia clear kan. Lepas tu atas tu dah ada tulis stat. Okay, jadinya tekan shift, tekan nombor 1. Tekan shift, tekan nombor 1. Dia ada stat. Ambil yang nombor 5, distribution. Oh. Lepas tu dia ada 1, 3, 2 tu kan. Saya tak pasti function yang lain. Saya cuma tahu yang nombor R tu. R tu untuk right punya. Probability daripada kanan ke kiri. So tekan nombor 3. Lepas tu tekanlah berapa awak nak ambil. Contoh awak nak ambil 1.663. Lebih daripada 2 desimal ke 3 ke tak kisah kan. Yang ni masuk apa doktor? X ke apa? Ni nilai probability yang Z tu. Kita dah terus. Yang ini adalah nilai Z value. Yang atas tu. Bawah ni probability dia. Oh, faham. Tapi yang ini daripada kanan. Okay. Ni biasa nak check je lah. Check jawapan. Tu pengetahuan tambahan je lah. Yang lain awak try explore. Kalau left part mana, kalau yang 0 to Z yang mana. Okay. Tempat Fala hujan Lebat je. Tak adalah. Oh, habis kipas. Kipas. Ya kan hujan. Okay, so dapat tak soalan tadi? Okay, so tu je lah. Apa lagi? So untuk test, you all don't worry. Apa yang keluar dekat handouts yang kita bagi, itulah yang akan keluar dalam test. So just tengok balik nota-nota yang awak dapat. Tengok juga tutorial cara dia selesaikan. Kalau dia pakai percentile, maksudnya dia adalah nilai probability. Probability, so kita nak cari nilai Z. So kita kena keluarkan macam tu lah. So kena tengok balik.
cara-cara dia. Kalau conditional probability macam mana? Kita nak tentukan. Okay, boleh. Dia sama je dalam yang handouts yang kita beri. Kalau soalan-soalan yang saya bagi tu lain daripada yang apa yang kita belajar, tu maksudnya tu extra lah untuk awak. Tapi yang ini biasa je lah. Kalau kat dalam, just refer yang dalam slide je lah. Okay, boleh. Chapter 1 until chapter 4, and then nanti dia akan beri masa untuk buat declaration form. Lepas tu dia bagi password, lepas tu buat sampai pukul 5, and then setengah jam untuk upload. Boleh? Ada 4 soalan je kan doktor? Ada chapter 1 sampai chapter 4 ada 2 soalan, tapi dalam 2 soalan dia campur-campur lah antara chapter-chapter tu. And then ada 50 markah, 20% untuk test ni 20%. Tu besar lah. Kita hanya ada satu test saja. Tu je lah. Alright doktor. Semoga soalannya senang je. Itulah, hopefully, amin. Harapnya semua you all boleh jawab dengan mudah lah. Jangan apa, yakin diri, awak rasa jawapan itu, buat je. Jangan rasa macam senang je, lain je, buat je.